cuma untuk Euro GBP. Okey, jadi semalam kita dah menceritakan mengenai general idea pembentukan minda seorang pedagang, di mana kita sebagai pedagang retail, saya nampak ada yang definekan pedagang retail ni dengan deposit, kan? 1,000 deposit, 2,000, 3,000, 5,000 deposit, itu pedagang retail. Atas daripada tu, dia bukan pedagang retail. Tak. Pedagang retail ni ada trade sendiri. Itu pedagang retail. Pedagang runcit. Kalau pedagang institusi, tak kisah modal anda 18 juta ke, 15 juta ke, 15 dolar ke, anda tetap pedagang. Ya? Tak kisah berapa modal anda. Kalau the moment anda ambil duit orang, anda ada lesen untuk terima duit orang. Kalau tak ada lesen, anda tak boleh terima duit orang. Simple je. Ethereum. Ethereum saya tak tahu. Ethereum dia sideway, Roni. Buka chat pun nampak sideway. Jadi nak trade dia apa, Roni? Simple, Roni. Ethereum sideway. Dekat time frame berapa? Kalau time frame besar sikit, dia adalah downtrend. Ni Ethereum. Kita ada 1 jam. Saya tak dapat nak tengok pasaran terlalu ni. Ini waktu ni, kita adalah sideway. Ni. Kalau dia break high di sini, then baru kita ada low, low, high, higher low, higher high. Baru ada trend. Trend tu bila benda ni wujud. Boleh tak dia break ke bawah? Boleh. Tapi kalau dia break ke bawah, ini adalah 5 lekuk. Itu Ethereum habis. Tapi Ethereum setakat ini, saya nampak dia lebih kuat sikit daripada Bitcoin. Sebab penggunaan dia. Siapa yang trade dia, anda faham lah apa faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan Ethereum. Tapi ini boleh lengkap sebagai A, B dan C. Ini boleh lengkap. Ini saya tak update chart dia. Ini boleh lengkap. Dan Ethereum mula. Dapat tak kata dia ada trend? Tak ada. Sebab ni satu structure. Ni 2 structure. Saya tunggu dia break dulu. Break atas ni, baru kita kata, oh ini uptrend. Jadi semasa dari sini ke sini, kita masih boleh buat ke bawah lagi. Faham dulu ni? Dia masih boleh buat ke bawah lagi. Kalau dia buat ke bawah lagi, dan ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4, 5. Masih boleh buat benda tu. Sini tak ada apa dan dia berada dalam zon sokongan. Dia berada dalam zon sokongan 100%. Ngam-ngam 100% tu. Dia lonjak Ethereum. Kalau anda seorang yang high risk, ini adalah kawasan anda dah buy kat situ. Tapi daripada sudut trendnya, dia belum buat benda ni. Dia buat benda tu dan kita katakan bahawa dia ada trend. Semasa tak ada. Boleh satu saya tak minat kat sini. Saya minat kalau dia break ini. Dan break dalam 5. 1, 2, 3 kat sini saya minat untuk long. Saya tahu dia sampai 100% kan. Dia sampai. Ngam-ngam dia sampai. Dan dia bounce kat situ. Mungkin dia dah naik ke atasnya untuk Ethereum. Daripada sudut structure-nya, yes. Dia dah ni tak. Saya tak update dekat MT5. Tetapi saya update tempat lain. Satu, saya aware apa dia punya move. Okey. Ini adalah daily chart dia. Sini dah lengkap 100%. Ini pun lengkap 100%. Ini pun lengkap 100%. Yang itu pun lengkap 100%. Ini hampir. Ini tak sampai. Hampir. Hampir nak sampai 100%. Tapi yang ini lengkap. Jadi, there is a possibility untuk dia. Masih ada possibility untuk dia buat benda ni. Tapi apa pun, anda kena tunggu dia break. Okay. Kalau dia break, 3 lekuk ni tak sampai 100%.
pullback dia adalah satu, at least dia buat sampai sini. 100% yang besar lah pula. Tapi setakat ini tak ada. So, waktu saya tak tengok dia. Okey, balik kepada cerita ni ya. Beza kita sebagai seorang yang bekerja sebagai pedagang dan seorang yang pedagang runcit. Bila bekerja, anda bekerja. Anda trade duit orang, anda mempunyai lesen untuk nak trade duit orang. Yang pool account yang tak ada lesen, saya tak nak cerita. Itu anda pandai buat, anda pandai tanggung. Kalau tanya saya, jangan buat. Jangan pegang duit orang. Simple. Anda pun boleh tidur malam dengan nyenyak. Saya tahu masalah utama kadang-kadang trader sebut, masalah utama dalam trading modal kecil. Betul. Anda depo 100. Kalau ikut 1 bulan, ni saya bagi contoh kepada kita semua. Kalau kita ada modal 100, anda buat 1 bulan 2%. Contoh, 2%. Hujung bulan anda ada 102. Okey? Ini bulan yang pertama. Ini bulan kedua. Bulan kedua pula, anda pun target 2%. Contoh, anda compound benda ni, anda tengok jumlah dia. Kalau anda compoundkan dia setiap bulan, anda target 2%. Sebabnya daripada yang ni, saya tak ada lesen untuk trade duit orang. Saya ada lesen untuk trade fund saya sendiri. Tu beza dia. Jangan trade duit orang. Simple. Simple. Anda nak tidur malam, jangan trade duit orang. Saya hampir setiap hari terima, bang, saya ada ni duit family, ni duit company, boleh tak abang manage? Tak ada. Sebab saya nak tidur malam. Simple. Daripada pengalaman saya lepas, bukannya saya dah ambil duit orang, tak ada. Daripada pengalaman saya lepas, apa yang saya dapat katakan, melihat kepada rakan-rakan yang buat benda tu, pening kepala. Pening kepala. Jangan. Tidur malam nyenyak, anda pun trade duit sendiri. Ramai yang kata masalah dia modal kecil kan. Anda try buat 2% setiap bulan. Lepas tu konsisten cuba buat dia kecil. Jangan tak payah cerita yang luar alam. 10%. 10% sebulan. Aduh, tinggi. Bagi tahu saya apa pelaburan yang selamat bagi memberikan pulangan 10% setiap bulan. Wassalam. Wassalamualaikum. Mana ada? Dulu orang kata Bitcoin beribu-ribu %. Betul? Kan? Betul? Masa drawdown ni semua senyap. Nampak? Betul? Saham. Yes. Masa market tengah trading, semua bising. Masa market tengah correction sekarang, semua senyap. Nampak? Geng-geng forex naik. Balik. Lepas tu geng-geng gold naik balik. Lepas tu saham naik, ni pula senyap. Geng-geng saham ni haram, ni halal, ni jangan limitkan, jangan panggil diri anda sebagai forex trader.
panggil diri anda sebagai pedagang instrumen kewangan. Simple. Apa yang ada set up, trade. Apa yang anda faham, trade. Jangan tak faham, main ikut-ikut orang, cuba trade. Macam berniaga. Anda tahu berniaga unta. Tiba-tiba anda nak berniaga ayam. Ayam dengan unta, makanan sama tak? Saya pun tak tahu. Biasa Sunbi. Itu adalah cycle dalam market kita. Saya pun tak faham. Okey, kita ni berniaga. Bila anda nak berniaga, saya tak payah ikut slide. Saya ceritakan kepada anda. Kalau saya ajak anda berniaga, okay, kita ni nak buka perniagaan. Anda tak dapat tengok beza dia, ni beza dia. Bila anda seorang, ini beza pedagang runcit, retail dan institution trader. Mereka yang institution. Okey. Okey. Yang sini dia bekerja. Whatever objektif dia, whatever yang dia perlu capai, KPI dia, bukan dia yang set. Company yang set untuk dia. Yang kita ni, retail trader, dia tak ada depo 5,000 retail trader. Kalau dulu-dulu, semua jadi trade, bukan retail. Faham? Dulu-dulu, orang tak depo 100 tau. Sebab kalau kita TT duit, dululah I'm talking about sebelum 2012. Dulu nak TT duit mahal tau. 2014 even. 2014 dah murah. 2012, 2013, dulu kalau anda nak dulu TT ataupun pakai credit card. Jadi, lepas tu adalah Liberty Reserve lah, apalah, macam-macam hal lah. Tapi dulu, kalau anda nak trade, anda TT duit. Ambil masa 3 ke 5 hari. Okey, barulah dia clear. Kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 9 hari, kadang-kadang 2 minggu. Barulah dia clear. Depend kepada destinasi broker yang anda hantar duit. Jadi dia ada charges. Saya pun tak ingat. 1,000 charge dia berapa? Saya tak ingat. $30 ke berapa? Saya tak ingat dah. Tapi charges dia mahal. Jadi kalau ada depo kecil, charges dia lebih kurang sama dengan... Tak ada orang depo 100. Tak ada. Sebab charges dia tinggi. Tak silap saya, dia bawah 1,000 dia flat. $30. Macam tu lah saya tak ingat. Dah tak ingat dah lama sangat dah. Sekali simple dia katakan bank masuk kan. Dulu mana ada isi borang kuning tu, satu hari. Kan? Cari apa, lepas tu kalau nak withdraw, nak cari apa, nombor IBAN. Nombor IBAN. Tahu nombor IBAN? Nombor IBAN. Kalau orang Sarawak tahu kan. Nak cari IBAN lah, nak cari apa nombor lah, pening kepala. MBE kan. Kalau Maybank. Tu dulu. Sekarang ni tak ada, tekan-tekan dah masuk bank. Simple je. Okey. Dulu apa dia tak ada kepada berapa yang anda depo, tak ada. Okey. Now retail. Masalah dekat retail ni, bila yang bekerja ni sebab dia punya objektif, apa dia punya KPI, itu company yang reset. Sebab itu bila ramai yang trade, objektif dia satu je. Objektif dia buat duit. Siapa tak nak buat duit? Semua orang dia retail, dia trading, memang nak buat duit. Tapi kalau setakat anda kata, saya nak buat duit, anda tak akan dapat letakkan satu apa yang duit cukup, apa yang hard loss, apa. Sebab itu ramai suka, tiap-tiap bulan, dia pakai bulan, dia trader tenggelam timbul. Faham trader tenggelam timbul? Tenggelam timbul ni kalau dia ada modal, dia trade. Bila tak ada modal, dia tak trade. Kalau anda nak terasa, tolong terasa sekarang. Kalau itu cara anda trade, itu bukan trading. Itu mencuba-cuba. Ada duit, depo. Lepas tu dia, kalau jadi duit, dia buat, lepas tu dia naik, grow, lepas tu hilang balik.
Kalau itu cerita anda, tolong stop. Tolong stop. Anda sedang buat benda yang buang masa anda. Takutnya, bila dah tiba-tiba ekon besar, ada je buat magic. Faham tak buat magic? Faham buat magic? Dah elok je. Lepas tu dia buat magic. Ataupun bila tak ada objektif jelas, withdraw untuk bersukaria je. Faham? Withdraw tiba-tiba belanja yang tak dirancang. Tak ada. Itu nak kata melabur ke tak, nak kata trading pun tak. Dia buat apa pun tak tahu. Dia macam menang judi. Faham? Menang judi, duit cepat je. Duit panas, duit cepat. Tak jauh pun. Kalau itu yang anda sedang buat sekarang, tolong stop. Tapi bang, saya cuma seorang part-time trader. Bukannya pasal part-time ataupun full-time. Lepas tu, bila tenggelam timbul, bila ada modal trade, dia macam anda tengok kedai lah. Sekejap kedai tu buka, sekejap kedai tu tutup. Lepas tu, anda jangka kedai tu prestasi dia macam mana? Tiba-tiba dia, tiba-tiba naik lampu lip-lap, tiba-tiba tutup balik. Anda rasa prestasi kedai tu macam mana? Jangan tanya macam mana nak konsisten. Sebab dia bukannya konsisten daripada income kita. Sebab dalam berniaga, anda tak nak konsisten. Anda nak mendapat sebanyak mungkin. Siapa yang trade saya cukup dah dapat 1,000 je sebulan? Tak ada. Tak ada. Manusia dia akan letak dapat 1,000, dia akan dapat 2,000. 2,000 dia cari 3,000. 3,000 dia cari 5,000. Itu sifat kita. Nak tak nak. Faham? Nak tak nak. Memang kita macam tu. Okay? Now, di sinilah bila anda nak letakkan target yang jelas, ini bila anda nak setkan objektif anda, nombor satu yang anda perlu tahu dalam berniaga, nombor satu, bukannya tahu barang apa nak jual. Bukan. Ramai kita kan. Saya pun buat mistake yang sama. Ingat trading ni cuma market. Tak. Tak ada. Teknik. Bukan. Sistem 3711. Elliott Wave. Tak ada. Itu tak penting pun. Anda boleh pakai apa-apa pun. Yeah? Sebelum nak masuk ke lihat faktor luar, lihat faktor kita dahulu. Lihat persiapan kita dahulu. Nombor satu. Okey. Bila anda nak set objektif, anda kena lihat kepada diri anda dahulu. Kepada diri anda. Kepada self diri anda. Of course, apabila kita bercakap mengenai berniaga, benda yang kita tak dapat lari apa dia? Yang pertama, modal. Berapa duit yang anda nak letak? Okey, saya nak cuba. Ni perkataan yang selalu kita dengar. Saya nak cuba jumlah kecil dulu. Masalahnya dia cuba jumlah kecil, dia punya target luar alam, faham tak? Ataupun tak ada target. Dia letak, okey, kalau ini jadi, nanti aku akan depo besar. Apa yang selalu berlaku? Yang kecil tadi dia pergi hentak-hentak tiba-tiba jadi. Dia letak besar, pop, hilang balik. Pernah jadi tak? Tak pernah jadi kepada anda? Pernah jadi kepada saya. Saya nak test kecil dulu, letak dulu kan. Entak jadi, tiba-tiba jadi, entah apa jadi. Oi, boleh ni. Letak modal besar sikit. Lepas tu dia buat hentak macam ikan kecil tadi. Habis. Ataupun jagalah, jaga. Kita dah form habit yang tak sihat tadi. Yang masih ikan kecil tadi. Hentak kan. Sebulan 15%, 50%. Itu yang biasa, itu kira biasa lagi. Yang luar biasa 500%, 600%. Kan? Modal ini boleh teknik ni, boleh ni, EA ni boleh.
Lepas tu letak dia punya akaun depo duit pusaka, letak dalam tu. Ataupun dia pandai sikit, dia tunjuk kan. Family panggil meeting. Panggil kawan. Kau tengok ni. Kan? 6 bulan aku dah pakai. Kau tengok ni. Berapa ni? Depo 100 asal. Sekarang ni dah jadi uh, 18,000. 100 je. Kau tak nak jadi macam aku ke? Jom. Sebab kalau ekon ni besar sikit, kita boleh buat banyak sikit. Familiar tak cerita ni? Familiar tak apa saya ceritakan ni? Kalau nak terasa, tolong terasa sekarang. Sebabnya anda sedang letakkan benda yang wow. The moment anda sendiri kan, bila nampak, aish, fikirkan ya, letak satu, sentiasa berfikir, kita berfikir positif. Tetapi bila ada benda yang apa, wow ni, that moment anda terus letak, anda jadi kritikal kepada dia. Bukan fikir buruk, anda jadi kritikal kepada dia. Apa dia punya risk punya tolerance, apa dia punya ini. Kalau tak ada, anda tahu itu boleh lebur bila-bila. Dan apa yang alasan kita sering guna? The moment anda letak, anda akan kata ini high punya. Bila anda sedang berjaya, market kita punya, ini risk yang boleh diambil. Nampak? Bahasa dia berbelit. Sekejap pusing sini, sekejap pusing sana. Supaya lepas je. Nampak? Itu Sunbi. Kalau orang lain tak pernah buat, saya pernah buat. Nah, kalau orang lain tak pernah buat, saya pernah buat. Bukan nak ambil duit dia orang, cuma nak tunjuk, dia tanya buat apa, saya tunjuk lah. Kan, waktu market tengah, kita pun degil, orang entah apa lah. Okey, ini benda-benda yang kalau anda kata saya nak cuba, pastikan anda punya itu pun masuk akal, dalam julat yang masuk akal. Nanti kalau anda letak besar, berapa sebenarnya anda punya risk tolerance? Jadi anda kena buat yang sama kat situ. Ini tak, saya cuba-cuba. Ni cerita biasa, ramai sangat. Saya cuba $100 dulu, $50, pakai teknik ni. Masa tu market kena kepada dia, ngam, kan, lepas tu letak besar, faham? Sekejap terputus kita ni. Alamak. Saya punya line ni tak bagus. Okey. Dah okey baik. Itu yang pertama, iaitu modal anda. Kalau anda kata cuba, pastikan profit pun profit cuba. Bukannya profit yang macam ada 10,000 dalam akaun. Letakkan benda yang ngam. Buat bajet tahunan. Tak ada orang berniaga buat bajet bulan. Dia buat bajet tahunan. Aku ada berapa aku nak berniaga ni. Kan, duit simpanan sejak dari kecil ke, duit apa ke kan. Dia tak dapat buat bajet bulanan. Bulan ni adalah lebih $50, 100 boleh depo. Itu bukan orang berniaga. Itu orang suka-suka. Nombor dua adalah masa yang anda akan letakkan dalam bidang ni. Berapa banyak masa yang anda akan invest? Adakah anda part-time ataupun full-time untuk trading ni? Kalau full-time, kalau anda seorang full-time, pastikan anda ada aset. Bukannya duit simpanan. Ada duit simpanan ada. Tapi ada aset. Kalau anda jatuh, ada tempat anda nak jatuh. Jangan jatuh terus, tak ada apa-apa. Okey? Faham? Ada yang full-time sebab dia memang tak bekerja. Kalau itu dia, anda startkan portfolio pelaburan. Jangan duit semua letak kepada trading. Okey? Buat jadual waktu anda. Nombor 3, start kumpul pengetahuan anda. Knowledge. Wassalam Yus. Knowledge anda mengenai sistem dagangan. Ketahui inventory diri anda. Apa yang anda tahu?
Biasa sebenarnya. Ya. Knowledge mengenai apa sistem dagangan, teknik dagangan, tuliskan ya. Sistem anda, sistem satu macam mana, sistem dua macam mana, sistem tiga anda teknik macam mana. So, ini plan-plan perniagaan anda. Saya nak buat macam mana, apa prestasi dia, test dia dulu. Jangan main ambil je sistem lepas tu, oh, Sifu pakai. Ini mesti hebat. Tak. Elliot tak kaya tau. Kalau nak tahu. Elliot tak kaya. Ramai yang cipta sistem. Sebab dia orang bukannya tak kaya apa. Dia tak pegang duit orang. Dia cuma pegang duit dia. Jadi dia senang untuk dia lah. Kalau anda tengok siapa lagi yang bunuh diri tu. Siapa nama dia? One of the five titan kan. Itu dia bankrupt 2 kali ke 3 kali dia bankrupt. Tapi dia trader hebat. Dan terbukti dia hebat. Faham? Kita pula ingat trading tu cuma sistem. Tak. Lepas tu anda akan letakkan dan start merangka position sizing. Position sizing ni basically anda start merancang berapa banyak nak trade setiap entry. Faham? Position sizing. Macam mana anda nak guna duit. Anda nak tahu macam mana anda guna duit. Anda kena tahu berapa duit anda ada. Faham? Anda kena tahu apa objektif anda. Dan barulah anda. Sebab trading bukannya kepada teknik. Teknik tu cuma teknik. Cara masuk, cara keluar market. Sebab itu orang tanya teknik ni bagus ke tak. Teknik tak bagus. Teknik benda berulang je. Semua bagus. Semua teknik bagus. Kan? Apa market type untuk teknik tu? Yang menentukan anda mencapai objektif anda bukan teknik. Yang even orang sama grup, sama teknik, dia orang lain-lain kan. Kalau teknik berjaya, semua yang guna teknik tu, semua berjaya. Betul tak? Namakan kepada saya, satu semua berjaya. Semua. Tak ada. Teknik bank lah, teknik apalah kan. Tak ada. Mana ada? Yang menentukan anda mencapai atau gagal dalam objektif anda, bukannya teknik. Teknik tu adalah benda berulang. Disiplin nak pakai dia. Yang menentukan anda berjaya atau gagal bukan teknik. Yang menentukan anda berjaya atau gagal, cara anda pakai duit. Itu je. Sama macam bisnes. Bisnes dia tak pergi sangat tapi dia pandai duit, jaga duit, dia akan kekal dalam bisnes. Bisnes dia hebat macam mana, laku macam mana, dia tak pandai jaga duit, habis. Momen market slow sikit, dia tak ada duit, habis. Tengok masa COVID-19, contoh. Ya? Mereka yang pandai mengurus, masa ada duit, dia start menabur dan dia mempelbagaikan dia punya portfolio, dia mempelbagaikan dia punya investment. Bisnes macam tu hidup. Yes, Rooney, bukannya. It's nothing to do with the technique. It's everything to do with position sizing. Nampak? It's nothing to do with teknik. Teknik semua bagus. Cuma market type. 2 tahun try EA. You try the EA masa market tengah correction dalam ni. Mungkin teknik tu untuk EA tu untuk trending market. Sedangkan index sedang buat correction. Yang besar lah. Jadi mungkin itu adalah EA tu adalah untuk trending market. Tu pun kena tahu market type untuk sistem ataupun manual ke EA ke benda sama. Kaji benda ni. It's nothing to do with teknik. Kalau kita ada teknik ataupun EA yang semua orang pakai berjaya, tak ada orang miskin dalam dunia ni. Betul tak Runi? Tak ada orang miskin. Ambil nak semua pakai.
is everything about pengurusan. Bukannya kepada anda punya teknik menjual. Wassalam Azli. Sebab itu, position sekali. Nak buat benda ni, nak melihat kepada diri kita, ya, ada jendela dia. Jendela kita. Alamak, terputus balik. Siap, ya? Okey. Nak buat semua ni, di sinilah kita ada jendela. Okey? Kepada dunia. Ni dunia nyata. Ni dunia. Ni dunia. Ni reality. Ataupun reality. Bukan durian. Dunia. Sebelum anda nak setkan anda punya objektif, ya, anda nak buat semua ni, di sinilah kita ada satu jendela. Macam mana kita tengok benda yang okey, boleh terima akal ataupun benda yang wow. Sebab itu saya kalau anda nak tahu, saya ni tak sombong kepada trader tau. Siapa-siapa nak lepak dengan saya, call lah. Saya tak akan sombong dengan trader. Saya sombong dengan siapa? Saya sombong yang trader yang hebat. So saya tahu macam mana. Saya tahu macam mana. Saya sombong dengan trader yang hebat. Mereka yang kata dia hebat. Yang macam ni saya sombong. Faham? Nak ajak jumpa memang tak adanya. Tapi kalau anda semua, kita sama kita nak lepak-lepak. Saya kalau mereka mengaku diri hebat, 1,000 jadi 10 juta dalam, saya sombong dengan yang macam tu. Tak, take time. Kira 3 tahun masih ni. That's the best. Anda belajar sendiri dan sambil-sambil tu tanya mereka yang berpengalaman dah. Kalau boleh, buang perkataan sifu, buang perkataan master dalam bidang kita. Sebab itu tak sihat. Itu bukan kita belajar kungfu. Kalau kita belajar kungfu, berkungfu dengan market. Anda tak dapat kena kungfu dengan market. Market libas, anda habis. Anda ceritalah macam mana nak kungfu dengan market. Tak ada tu cari sifu kan. Tak ada sifu-sifu dalam bidang kita ni. Semuanya sama ada dia berpengalaman, dan anda nak dengar orang berpengalaman yang anda boleh dengar adalah mereka yang menceritakan apa. Sekejap. Saya punya line teruk ni. Sekejap Okey. Anda nak dengar daripada mereka yang berpengalaman, boleh pakai tak orang tu. Anda dengar dia tak berkongsi pasal cerita berjaya saja. Dia cerita lambo, dia cerita sikit-sikit kan. Saya nak pergi Tesco, dia tak pergi shopping ke Tesco. Dia nak beli ayam dekat mana? Pavilion. Dia pergi beli ayam kat Pavilion kan. Nak beli ayam pun kena pergi Pavilion. Naik heli. Dekat atas Pavilion boleh tak? Heli deck. Boleh turun tak? Nak beli ayam je pun kan. Depan rumah ada kedai runcit. Baik beli depan rumah, sama. Yang macam ni jangan dengar. Faham? Anda nak dengar orang yang berkongsi dia punya kegagalan, apa yang jangan dibuat. Itu yang anda dengar. Sebab tu mereka yang cerita hebat, cerita macam tu, saya duduk tengok, yang saya tak respect macam tu. Dia menjual gaya hidup. Itu memang marketing. Tak tahan dengar. Saya berbulu-bulu telinga dengar. Tak tahan. Kita nak dengar orang yang berkongsi kepada kita benda yang dia tahu benda dia pernah buat dan benda tu tak jadi. Macam mana dia tahu tak jadi? Sebab dia dah buat. Yang saya kongsikan kepada anda benda tu lah. Yang saya dah buat, saya tahu dia tak jadi. Saya tengok kawan-kawan yang buat semua tak jadi. Saya kongsikan kepada anda. Tak berguna cerita hebat, kaya, jatuh sikit terantuk duit 100 kan. Duit Singapura 10,000, terantuk 10,000. Yang macam tu tak dengar, buang masa. Itu total apa? Total marketing, buang masa. Hebat saja. Dunia reality.
Sebelum nak sampai dunia realiti ni, kita ada satu jendela untuk kita nak lihat dunia ni. Sebab kita semua, kita punya latar belakang berbeza. Keluarga berbeza. Bangsa, agama, kawan-kawan berbeza. Cara kita nak fahamkan realiti ni tak sama. Ada orang tengok, oh logik. Ada orang dengar yang tu, tak logik. Ya, Sunbi, dengar orang yang, sebab dia akan kongsikan supaya anda tak kolaps macam dia. Sebab dia dah melalui, saya dah lalu macam-macam. Saya akan kongsi kepada anda apa yang saya dah lalu, jangan buat. Itu je. Kan? Cerita yang atas kayangan yang atas sikit buat apa pun. Bukannya orang boleh buat. Dia tak payah cerita. Kalau boleh sorokkan, menunjuk-nunjuk, riak. Jadi tak, jadi apa? Jadi berdosa jadinya. Hari Jumaat. Okey. So, lihat balik kepada diri anda dan tolong buat dokumen yang paling penting. Kalau orang tanya saya, bang, saya nak belajar trading. Mana saya nak mula? Sini. Tuliskan kepercayaan anda kepada bidang dagangan ni. Tuliskan. Kalau anda rajin, buat dia sampai 20 ke 30. Kata nak berubah kan. Ni buat benda ni. Saya nak belajar trading. Kan? Saya nak belajar edit wave. Saya kalau orang tanya saya nak belajar edit wave, jangan buang masa lah. Edit wave tak betul pun. Kan? Saya tak pakai edit wave. Saya cuma mapping edit wave. Kan? By now, most of anda dah tahu kan. Saya bukannya trade edit wave. Edit wave tu apa-apa boleh letak. Mengarut kalau kita cuma buat edit wave. Saya buat sequence. Okay? So, lepas tu saya nak belajar bang. Belajar buat benda ni. Buat benda ni. Tolong buat benda ni ya. Bagi masa anda sekurang-kurangnya 3 bulan. Tuliskan dia. Tulis apa, buat brainstorming. Tulis 20 ke 30. Apa kepercayaan anda kepada trading? Saya percaya saya seorang scalper. Saya percaya kalau ada news dengan trading. Saya percaya dengan modal kecil kita boleh buat duit banyak. Apa anda perolehi? Kalau anda kata dengan duit kecil boleh buat duit banyak, anda buat duit banyak tak? Kalau dah, then letakkan. Kalau tak, buang tu. Sebab anda tahu dia tak ada pun. Macam mana anda boleh percaya? Faham? Okay. Tuliskan. 3 bulan. Bulan pertama, buat tiap-tiap minggu. Sabtu atau Ahad, buat sekali. Bulan pertama. Betul Sembi. Bulan kedua, buat dia 2 minggu sekali. Bulan ketiga, buat dia sekali. Kalau saya buat tiap minggu. Sampai sekarang. Dari tahun 2011 sampai sekarang. Tulis dia dah sampai, dah guna phone anda. Tak payah tulis. Anda guna phone anda. Apa ada awet kan ni? Gambar apa dah. Okey. Gunakan yang notes ni. Tuliskan anda punya benda ni. Tulis je. Tak payah buang kertas. Tulis tiap-tiap hari Sabtu, hari Ahad. Bangun tidur, lepak sekejap, kopi. Ni yang saya buat. Saya tulis je benda ni. Lepas tu, cukup, katalah macam saya buat tiap-tiap minggu, sebulan sekali, saya akan tengok balik. Apa yang membantu, apa yang limit. Contohnya yang limit, saya cuma trade gold. Trade gold membantu saya untuk jadi kaya raya. Contohlah. Ni sekarang ni zaman
Ramai trading gold, ramai trading indeks kan. Indeks saya nampak jelas. Dengan trading indeks, saya senang nak profit. Okey. Itu limitkan anda kepada trading indeks saja. Jangan limitkan. Limit kepada, jangan limit. Dalam trading, the moment anda limit, you are limited lah. Sama je. Bukannya nak tengok semua benda. Kan? Bukan. Faham? Jangan limitkan. Trade apa yang ada set up. Itu je. Kalau anda tahu set up anda tak berjaya kepada currency, jangan trade currency. Trade commodity. Tak kena commodity, kena try kepada saham. Test dia dulu. Apa expectancy dia. Okey? Dan apa yang anda cuba buat adalah untuk kontrol. Dan fahamkan kepercayaan anda yang menyebabkan anda tak nampak dunia realiti sebenarnya. Apa realiti dia dalam dagangan ni? Pandukan kepada Vantap, super trader, dan juga saya sendiri duk tulis-tulis dan juga pelbagai pembacaan yang saya buat adalah kepada ada satu kajian yang dilakukan oleh apa nama dia, Elder, dan dia mendapati trader-trader yang berjaya, yang terbukti dengan rekod bertahun-tahun kejayaan diorang trade tak sama. Diorang trade tak sama. Maksudnya tak ada satu teknik semua orang boleh pakai. Itu nombor satu. Nampak? Tapi there are things yang standard. Ada things that are standard. Yang pertama, you are responsible kepada anda punya own performance, prestasi diri. Anda boleh mengawal hala tuju kewangan anda. Anda boleh keluar daripada level sekarang. Anda boleh pergi ke arah lebih baik. Itu yang pertama. Maksudnya anda tak boleh menjadi seorang yang pesimistik. Semuanya tak dapat. Kalau anda jenis personality macam tu, trading ni bukan untuk anda. Ya? Kalau masuk ni rugi. Kalau itu anda jangan trade. Saya direct. Daripada anda hilang duit, baik anda stop. Daripada anda dah sekarang ni dah rugi. Baik anda stop. Ya? Bertanggungjawab kepada prestasi diri. Nombor dua, objektif yang mendalam. Anda faham sebab anda trade. Kalau jadi aku nak buat apa? Apa yang maksud jadi? Berapa ribu dolar? Berapa juta? Apa? Kalau untung, berapa yang kita kata untung? Kalau rugi, had mana rugi? Bila kita nak stop? Dan bagaimana anda menggunakan modal anda? Tu. Model size posisi ni yang paling penting. Perlu ambil risiko. Tak berani ambil risiko, letak ASB. Penyesuaian kaedah dagangan dengan jenis pasaran. Anda faham sistem yang anda pakai sesuai kepada market jenis apa? Market basic dia secara asasnya trending dengan sideway. Even trading dengan sideway ni ada pembahagian dia lagi. Kalau sideway ada yang quiet market, dia range kecil je. Ada yang volatile market. Itu pun sideway. Kalau kita kata kepada market yang trending, trending ada normal trending. Ada yang slowly trending kan. Ada yang tak ada momentum, ada yang fast, laju dia punya trend kan. Jadi apa market yang sesuai kepada sistem anda? Faham? Tak ada teknik untuk semua market, tak ada. Tak ada. Kalau ada, tak ada. Sebab tu anda dapati prestasi dari trading anda, ada masa anda tekan apa semua jadi. Ada masa anda buy jadi sell, anda sell jadi buy, kejar atas, kita sell, dia pergi naik lagi. Okey? Kenal pasti jenis pasaran yang sesuai kepada teknik anda. Laraskan strategi dan trade cuma market yang kena. Macam sistem 3711, dia mencari market yang trending. Trend tu dah ada dan trend tu tak lengkap. Dan dia mencari apabila market trend ni dah wujud low high, higher low, higher high.
Then dia trade. Bila market sideways, sistem 3711 hancur. Simple. Okay? Bila market berubah, apa yang anda perlu buat? Sebab itu saya masukkan market dynamic. Di mana kita akan pilih apa yang trading, kita cuba cari set yang berkaitan dengan dia. Tak trade, tak trade. Contohnya macam yen pair sekarang ni. Saya tak trade. Sebab yen adalah sideways. Simple. Anda capai objektif menerusi mengetahui size posisi. Informed trader dengan versus uninformed trader. Depending anda tengok siapa punya version. Ada yang version dia informed trader, trader yang memahami ada model pasaran dan dia mengikuti model pasaran dia. Itu satu definisi. Uninformed trader, dia tak ada model, dia main masuk. Itu uninformed. Yang kedua adalah trader, dia ada banyak definisi kan. Informed trader, mereka yang mengetahui what the big player buat. Uninformed trader, dia tak ada cycle market, dia kepada momentum sekarang, satu structure. Ada yang gunakan kaedah itu. Jadi tak ada satu definisi kepada informed trader versus uninformed trader. Jadi anda kena tengok definisi siapa yang anda pakai. Kalau ikut Dalio, dia lain maksud. Zul version macam mana? Saya tak pakai pun, saya tak tahu. Saya tak suka ikut-ikut orang. Saya ambil dia punya definisi, kalau berguna kepada saya pakailah. Tapi bagi saya, nak tahu benda tu untuk apa? Faham tak? Dia tak bayar withdrawal kita. Kan? Kalau dia bayar withdrawal kita, then saya peduli. Macam faham tak? Ada banyak version. Dalio punya version lain. Even Stanley Druckenmiller punya version lain. Elder lain. Van Tapp lain. So, mana satu nak dengar? Saya tak peduli. Dia tak bayar withdrawal saya. Faham kan? Van Tapp ada version dia. Apa Van Tapp punya ni, you know when to use your that one depending kepada market type. Van Tapp punya version. Van Tapp punya version ni. Van Tapp punya version, you know when to use a system that suits the market type, ataupun dia panggil SQN number, system quality number, kepada certain market type. Market type 1, market type 2, dia ada banyak market type dia, ada 16, ada berapa. Yang terbaru ni ada berapa, saya pun tak tahu, banyak sangat. So, banyak, dia jadi ada banyak version. Sejak dia meninggal, ada yang keluar ada version lain. Market type ni, sistem dia sesuai kepada market jenis apa. Dan dia akan ada size position model yang berbeza depending kepada prestasi sistem to certain market type. Faham tak? If it suits you, Pian, jangan keluarkan. You believe being an informed trader is beneficial to you. So, apa yang anda maksudkan dengan informed trader? You know the correct market type for your system, contohnya. And you know apa model size posisi yang sesuai nak dipakai kepada market teknik anda apabila market type tertentu sedang berlaku. Itu Van Tapp. Van Tapp lebih dalam lagi. Van Tapp lebih dalam daripada Dalio, Elder untuk benda ni. Faham kan? Van Tapp, dia akan bagi sistem quality number, maksudnya teknik 1, teknik 1, teknik 2, teknik 3. Okey. Sekarang ni, kita ada, contohnya kita ada normal trending market. Okey, normal trending market. Maksudnya kita sedang melihat impulse. Tak ada 1618. Okey, diagonal impulse lah. Okey. Dalam teknik 1, sistem quality number dia berapa? Sistem 2, sistem quality number dalam market type ini. Jadi dia akan pilih teknik mana nak pakai yang sesuai kepada market type ini. Bila ada setup. Dia expect seterusnya movement apa dalam
dalam cycle price seterusnya. Kalau kita nampak macam ni, okey, ni lekuk 1, lekuk 2. Okey, kita sekarang ni nak expect lekuk 3. Lekuk 3 adalah fast market type. Fast market type. Okey. Teknik 1, apa prestasi dia? Teknik 2, apa prestasi dia? Teknik 3, apa prestasi dia? Dalam market ini. Sistem 3711 dalam market type yang perlahan macam ni, dia tak sesuai. SQN number dia slow tau. Tapi dalam lekuk 3, dia tinggi. Jadi anda akan allocate berapa banyak duit dalam market jenis apa, teknik apa nak pakai. Faham tak? Dia it's detail macam tu tau. Nampak how deep Vantap punya ni is Sebab itu saya duk kata test seorang trader dia tak ada satu teknik je. Dia akan ada teknik untuk baca market type apa. Dia ada teknik untuk market ini teknik dia. Dia ada sistem position sizing model untuk allocate berapa banyak kepada market type berkenaan kepada teknik ini pada masa yang sesuai. Itu Vantap. Tapi anda nak buat benda tu, kalau anda buat seorang-seorang, boleh gila jadinya. Boleh 3-5 tahun jam. Tapi kalau anda buat secara grup, seorang test sistem ni, seorang test sistem ni, okey, apa performance dia? Then, anda boleh berkongsi. So, itu saya galakkan untuk anda berkongsi. Satu, saya tunggu Galih tanya soalan kepada saya mengenai position sizing model. Saya tunggu Galih tanya ke saya mengenai apa? Market type. Galih tanya apa Galih? Galih tanya, teknik masuk market. Kita buy kat mana sell? 3711. Tak, itu tak ada apa. Tapi saya tunggu Galih tanya, apa Galih? Dah masa? Alamak. Saya tunggu Galih tanya saya pasal SQN, pasal position sizing, pasal market type. Itu yang saya tunggu. Tak ada orang tanya. Okey, kita dah habis masa. Tak sempat habis. Hari Jumaat seperti biasa, hari mengah kita. Sekejap terputuslah pula. Okey, terputus, sorry. Okey, faham tu saya banyak habiskan masa test teknik. Tak apa. Tapi you get the expectancy. Lepas tu bina market type, read how to read market type and bina position sizing model. Itu yang menentukan anda boleh pergi jauh atau tak. Okey? So, insyaAllah kita sambung topik ni pada hari Isnin. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Selamat berhujung minggu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.